Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tentang pelaksanaan undang-undang berasaskan hudud adakah menjadi ancaman kepada golongan bukan Islam di Malaysia. Nama-nama ahli kumpulan kami ialah Abdul Qayyum bin Khairuddin, Fasihah Nazihah binti Zulkifli, Fatih Nur Zamalia binti Nazir Ahmed, Muhammad Zamir Zikri bin Abdul Samad, Nur Syafiqah binti Samsul Kamal, Nur Atira binti Zulkifli, Nur Izzatul Ilya binti Ilyas dan Wan Muhammad Fatih Hakimi bin Marani. Baik, saya serahkan kepada pembentang yang pertama. Nama saya Abdul Qayyum bin Khairuddin bernombor matrik I1920385. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan pengenalan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang berasaskan hudud adakah menjadi ancaman pada golongan bukan Islam di Malaysia. Okey. Kat sini pada pengenalan adalah hudud dari sudut bahasa ialah halang dan memisahkan di antara dua benda. Yang di mana pengertian hukuman hudud ni daripada sudut syarak pula ialah hukuman yang telah pun ditetapkan serta bertujuan melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, oleh itu tidak termasuk dalam pengertian tersebut hukuman takzir kerana tiada penentuan secara khusus dan juga hukuman qisas. Kerana apa? Kerana ianya berkait dengan hak-hak manusia. Okey, jadinya kat sini hukuman tersebut dinamakan sebagai hukuman hudud kerana mengikut kebiasaannya ia dapat mencegah pelakunya daripada mengulangi perbuatan jenayah. Kita masuk kepada definisi pula yang di mana adalah hukum-hukum yang tertentu yang ditentukan oleh Allah sama ada melalui Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai hak Allah yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah yang telah melakukan kesalahan-kesalahan yang tertentu yang mana dia digolongkan di dalam jenayah hudud. Jadinya kat situ ia ada 7 jenis seperti yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Okey. Menurut Al-Mawardi, dia mendefinisikan hudud ni sebagai sekatan-sekatan ataupun deraan-deraan yang mana dia ditentukan oleh Tuhan sebagai balasan ataupun hukuman kerana melakukan perkara-perkara yang ditegah dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintah. Manakala definisi yang moden dan agak tepat yang dibuat oleh Abdul Qadir tentang jenayah ialah jenayah yang diseksa kerana melakukan dengan seksaan hudud. Hudud ni ialah sesuatu seksaan yang ditentukan oleh hak Allah SWT. Yang mana maksud tertentu di sini ialah ia tidak ada seksaan minima ataupun maksimum. Ya, ia hanya satu seksaan sahaja. Baiklah, itu sahaja daripada saya serahkan kepada sahabat saya. Okey, seterusnya ialah dalil pensyariatan hudud, di mana seperti yang kita tahu, hudud ini adalah hak Allah dan hukumannya juga datang daripada Allah. Seperti yang tertera dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nasa allati harramallahu illa bil haqq wa la yazuna wa man yaf'alu zalika yalqa asaban yuta'af lahu azabu yawmal qiyamati wa yadkhulu fihi muhanan illa man taba wa amana wa amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Mafhumnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya dan akan digandakan baginya azab siksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengejarkan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi mengasihani. Ayat ini diturunkan kerana di mana Rasulullah pernah ditanya dosa apakah yang paling besar, lalu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bila kamu menjadi tandingan-tandingan bagi Allah padahal dia telah menciptakanmu. Lalu ditanyakan lagi kepada baginda apa lagi? Rasulullah SAW bersabda,
bila kamu membunuh anakmu kerana takut dia ikut makan, maksudnya takut jadi papa lah, jadi miskin, jadi dia bunuh anak tu. Lepas tu ditanyakan lagi, apa lagi kan? Rasulullah menjawab, bila kamu berzina dengan isteri jiranmu. Sebab kan orang musyrikin dulu, bagi mereka ni walaupun berkahwin ke tidak berkahwin ke, berzina tetap berzina. Kena mereka berzina ikut suka hati mereka. Jadi disebabkan itu turunnya hukum hak Allah tu, iaitu hudud ni, untuk membantras semua dosa-dosa ni dan mereka untuk memelihara kesejahteraan umat. Nama saya Wan Muhammad Fatihi Hakimi bin Ma'rani. Saya akan menerangkan berkenaan siapakah yang akan dikenakan hukuman hudud. Syariat Islam merupakan syariat yang bersifat al-alamin, di mana seperti yang sedia kita maklum bahawa undang-undang Islam merupakan undang-undang yang bersifat global, kerana ia adalah sebahagian daripada syariat Islam itu sendiri. Pelaksanaan undang-undang Islam iaitu hudud pada masa kini hanya sekadar dilaksanakan dalam cakupan yang agak kecil, sebagai contoh mengikut sesuatu kawasan, negeri atau negara. Ini disebabkan kerana pada zaman yang kita hidup masa kini, sistem negara Islam atau khalifah Islamiyah sudah tidak wujud seperti mana pada zaman kegemilangan Islam pada zaman dahulu kala. Mengikut pandangan ulama-ulama besar mazhab iaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berkenaan sudut pelaksanaan hukuman hudud, semua jenis jenayah yang merangkumi kehukuman hudud dan berlaku di sesebuah negara Islam akan dikenakan hukuman tanpa mengira warga negara, agama si pelakunya, iaitu sama ada orang Islam, kafir zimmi atau musta'min. Sebagai penganut agama Islam, kita sedia maklum bahawa orang Islam sememangnya akan terikat dengan hukum hakam syariat. Menurut Abdul Qadir Audah mengenai maksud kafir zimmi dan kafir musta'min, untuk kafir zimmi, golongan ini wajib mengikut segala hukum hakam Islam di negara yang mereka diami, kerana mereka sudah terikat dengan akad zimmah sebagai timbal balas atas jaminan keselamatan diri dan harta mereka. Sementara itu, bagi golongan kafir musta'min, mereka tertakluk kepada hukum Islam kerana jaminan keselamatan yang mereka minta. Walau bagaimanapun, para jumhur ulama fuqaha telah mengecualikan berkenaan bab minum arak, di mana bagi orang bukan Islam yang telah meminum minuman keras akan dikecualikan dalam had minum arak ini bagi meraihkan fahaman mereka bahawa minum arak dibolehkan. Namun ada sebahagian ulama mempunyai pendapat yang sebaliknya, antaranya menurut pandangan Abdul Qadir Zaidan Al-Zahiriyah memberi pandangan bahawa tidak dikira orang Islam maupun bukan Islam wajib untuk dikenakan hukuman had minum arak sekiranya meminumnya. Yang kedua, Al-Ja'fariyah berpendapat orang bukan Islam akan dihukum dengan had minum arak sekiranya mereka minum secara bersembunyi, dan sebaliknya akan dihukum jika minum arak di tempat awam atau secara terang-terangan. Manakala Al-Zaidiyah mengatakan bahawa orang kafir juga akan dikenakan hukuman had minum arak apabila mabuk, kerana mereka juga diharamkan oleh agama mereka. Ini adalah pandangan yang sangat kuat kerana arak jelas merosakkan akal fikiran manusia. Seterusnya, setelah meneliti perbincangan para ulama fuqaha berkenaan siapakah yang akan dikenakan hukuman hudud, sudah jelas tersuluh bahawasanya hukuman hudud tidak hanya terbatas untuk dilaksanakan kepada orang Islam sahaja, bahkan melibatkan seluruh orang Islam dan bukan Islam. Bagaimanapun, hanya perkara-perkara yang melibatkan hal-hal akidah
dan kepercayaan serta isu-isu yang melibatkan perkahwinan dan kekeluargaan yang membezakan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Nama saya Muhammad Zarmi Zikri bin Abdul Samad, nombor metrik I1920394. InsyaAllah hari ini saya menyambung kepada peranan undang-undang syariah di Malaysia. Undang-undang syariah, undang-undang jenayah Islam di Malaysia ialah peruntukan tentang hukum hakam jenayah Islam di bawah mahkamah syariah di negeri-negeri masing-masing, di negeri-negeri di Malaysia. Jadi dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang, ia perlu ada bidang kuasa yang telah ditetapkan bagi memberi keupayaan kepada individu ataupun agensi itu untuk melakukan tindakan. Jadi bidang kuasa juga memberikan hak kepada setiap orang ataupun setiap agensi dengan mempunyai kuasa tersendiri mengikut had-had kuasa yang ada padanya. Okey, seterusnya kuasa undang-undang jenayah syariah adalah berdasarkan kepada undang-undang tertinggi di Malaysia, iaitu perlembagaan persekutuan. Jadi bidang kuasa yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam adalah tertakluk di bawah negeri masing-masing, yakni di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Okey, selain itu undang-undang Islam merupakan merupakan syariat yang bersumberkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga hadis. Jadi undang-undang Islam ini ataupun syariat yang telah digariskan oleh syarak adalah bersesuaian dengan fitrah dan juga kehidupan manusia. Perbahasan syariat Islam ini sangat luas dan juga menyeluruh, apa yang meliputi soal kekeluargaan, muamalat, jenayah, siasah, ibadah dan sebagainya. Okey. Seterusnya, tujuan pensyariatan. Apakah tujuan pensyariatan undang-undang Islam bagi memelihara maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. So kita setiap Muslim ini perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan maqasid syariah yang merupakan tujuan ataupun makna yang dikehendaki oleh syarak dalam pensyariatan hukum hakam. Okey, bagi hukum hakam bagi menjaga kemaslahatan manusia. Okey, seterusnya maqasid syariah ini menjadi satu tunjang dan asas kepada syariat, termasuk dalam perundangan jenayah syariah yang berteraskan kepada hudud, qisas, takzir dalam memelihara kemaslahatan umat Islam. Okey. Jadi seterusnya kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan Negeri-Negeri di Malaysia ini menubuhkan satu mahkamah syariah masing-masing, dan ia mewujudkan apa-apa undang-undang yang melibatkan orang Islam saja. Jadi undang-undang jenayah Islam ini tertakluk kepada orang Islam, namun ia tidak diguna pakai kepada mereka yang bukan beragama Islam. Okey. Bidang penguatkuasaan jenayah syariah merupakan bidang kuasa negeri seperti mana telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi oleh itu terdapat perbezaanlah dalam pelaksanaan sesuatu hukum tu mengikut negeri-negeri masing-masing. Okey. Usaha untuk memartabatkan undang-undang jenayah syariah melalui tindakan penguatkuasaan ini perlulah dipertingkatkan. Jadi segala kelemahan dan juga kekurangan perlu ditangani oleh pihak yang berwajiblah, pihak berkuasa agama, dengan komitmen dengan mencari kaedah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari semasa ke semasa. Jadi usaha-usaha ini perlulah berterusan, dilakukan dalam meningkatkan kualiti pentadbiran dan juga pengurusan sistem berkaitan penguatkuasaan undang-undang jenayah Islam. Jadi itu saja daripada saya. Nama saya Nur Atina binti Sukafin, nombor metrik
1930-429. Okey, saya akan memberikan penerangan tentang cara menangani hukum hudud bagi orang yang bukan Islam. Pelaksanaan perundangan Islam tidak menyebabkan mereka tidak boleh berbudaya dan beragama. Pelaksanaan hukum hudud dilaksanakan bagi memberi pengajaran kepada penjenayah. Hukuman ini dilakukan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, cara menangani persepsi orang bukan Islam terhadap hukum hudud ialah dengan melaksanakan hukum hudud dan melakukan pemantauan secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan hukum penjenayah dapat dijalankan dengan sempurna. Seterusnya, masyarakat bukan Islam juga perlu faham bahawa mereka diberi pilihan sama ada pelaksanaan undang-undang hudud dikenakan ke atas mereka atau mereka ingin meneruskan undang-undang sipil. Masyarakat bukan Islam juga perlu membuka mata dan tidak jahil mengenai hukum hudud. Kefahaman mengenai hukum hudud ini tidak sampai ke dalam kelompok bukan Islam secara sepenuhnya selagi mana ia tidak sampai kepada mereka mengenai kefahaman hudud. Selagi itulah masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya hukum hudud dilaksanakan. Baiklah, nama saya Nur Syafiqah binti Samsul Kamal, nombor bateri I192038878. Okey, baiklah, saya akan menyambung di bawah kesan hukum hudud itu terhadap orang bukan Islam. Okey, baiklah, berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh para fuqaha, jelaslah bahawa hukum hudud tidak terbatas hanya dilaksanakan kepada orang Islam sahaja, malah merangkumi orang bukan Islam juga. Jadi perkara yang berbeza antara orang Islam dan juga orang bukan Islam hanyalah melibatkan hal-hal akidah dan juga kepercayaan serta isu-isu yang melibatkan perkahwinan dan juga isu-isu yang melibatkan kekeluargaan. Jadi apa pun pandangan yang mengatakan bahawa orang bukan Islam tidak terlibat ataupun tidak terikat dengan hukum hakam syariat, pandangan ini disangkal dengan hujah bahawa keadilan dan juga penjagaan kemaslahatan masyarakat lebih utama berbanding dengan yang lain. Jadi adalah menjadi kewajipan kita sebagai Muslim untuk menjelaskan konsep hukum hudud ini kepada orang bukan Islam, yang mana penjelasan ini diberi tidak seharusnya menekankan tentang ketegasan hukum Islam semata-mata, tetapi perlulah menekankan daripada aspek kesan hudud ini terhadap kehidupan masyarakat yang mana membawa kepada keamanan dan juga keharmonian. Jadi pada masa yang sama, ianya mempamerkan keindahan Islam daripada sudut keadilan dan juga kesungguhan dalam pembasmian sesuatu jenayah. Jadi bagi mencapai maksud syariah iaitu undang-undang jenayah Islam tidak mengutamakan proses menghukum, akan tetapi mendahulukan usaha bagi mendidik serta mencegah jenayah. Jadi undang-undang jenayah Islam mengutamakan aspek pencegahan melalui kaedah yang unik dan sangat menarik. Contohnya hukuman yang terdapat di dalam undang-undang Islam seperti sebat dan juga rejam bagi penzina dilihat sebagai hukuman yang sangat berat dan amat mengerunkan sesetengah pihak. Jadi ini menjadikan rakyat berasa takut untuk melakukan jenayah tersebut. Sedangkan pensabitannya adalah sukar kerana syarat-syarat untuk mensabitkan hukuman adalah sangat-sangat ketat. Jadi umpamanya ia memerlukan 4 saksi lelaki yang tidak fasik yang mana melihat secara jelas apa yang berlaku. Jadi ianya amat menyukarkan proses hukum itu untuk dilakukan, kerana jika zina tidak dapat dibuktikan, maka mereka yang menuduh ataupun mereka yang mengatakan itu akan dikenakan hukuman takzir, yang mana hukuman takzir yang lebih ringan lah. RUU 355. Okey, yang mana sepanjang tahun 2020 dan juga 2021, kerajaan melalui Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil yang mana ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan RUU 355 dengan melihat daripada pelbagai sudut, khususnya
daripada aspek perlembagaan, undang-undang dan juga hukum syarak agar RUU 355 tersebut lebih komprehensif. Seterusnya dapat memperkasakan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah. Seterusnya, Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di mana di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu negeri dan diberikan bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan tersebut mengikut rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut dan yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang yang bertulis. Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun ataupun denda melebihi RM5,000 ataupun sebatan melebihi 6 kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut. Seksyen 2 dalam akta tersebut juga menjelaskan hanya orang Islam sahaja yang boleh dibicarakan dan dihukum di mahkamah syariah. Jadi orang bukan Islam dikecualikan daripada hukuman ataupun perbicaraan di mahkamah syariah itu sendirilah. Seterusnya, hukuman mengikut kronologi sejarah Parlimen Persekutuan sebagai pengubal undang-undang telah meluluskan dan mewartakan Akta 355 pada tahun 1965 dengan mengambil punca kuasa daripada Perlembagaan Persekutuan pada butiran 1 yang telah dijelaskan sebentar tadi. Seterusnya, kejahilan menurut fahaman Sokrat. Yang pertama, mendakwa pengubalan cadangan pindaan Akta 355 ini adalah pintu belakang melaksanakan hukum hudud ini. Seterusnya, cadangan pindaan Akta 355 ialah senjata politik bagi kepentingan parti-parti tertentu. Seterusnya, mengaitkan cadangan pindaan Akta 355 dengan undang-undang radikal dan ekstrim bertujuan untuk menakutkan masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam serta menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Jadi, antara kebimbangan yang dilontarkan ialah kebarangkalian pelaksanaan membawa kepada ketidakadilan di dalam sistem undang-undang, khususnya apabila membabitkan hukuman ke atas pesalah Muslim dan juga bukan Muslim, yang mana di dalamnya membahaskan persoalan hukuman hudud ke atas bukan Muslim. Sebagai contohnya, Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahawa pendakwaan yang membabitkan Muslim dengan non-Muslim, iaitu non-Muslim dhimmi, perlu dijalankan mengikut undang-undang Islam. Akan tetapi sekiranya membabitkan perbicaraan sesama bukan Muslim, maka mereka perlu diberikan pilihan untuk diadili menurut cara mereka sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Nama diberi Nur Izzatul Ilyas binti Ilyas, nombor metrik I192038663. Okey, saya akan menerangkan tentang hukum hudud mengikut jenis kesalahan. Okey, kesepakatan ulama dalam kesalahan hudud mempunyai 6. Tapi saya terangkan 4 saja, 2 lagi saya serahkan kepada kawan saya. Okey. Yang pertama adalah zina. Zina ni adalah satu persetubuhan yang haram atau tidak sah antara seorang lelaki dengan wanita yang belum berkahwin. Ia merupakan satu perbuatan yang diharamkan dalam Islam kerana merupakan persetubuhan di luar perkahwinan, kecuali kes wad' syubhah. Okey. Seorang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang disangka isterinya, sedangkan perempuan tersebut adalah orang lain, adalah merupakan wad' syubhah. Hal ini kerana ia berlaku apabila seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang disangkakan perkahwinan tersebut adalah sah, sedangkan ia tidak sah. Di samping itu, zina juga akan disabitkan melalui cara ikrar ataupun pengakuan penzina sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, kebanyakan hukuman hudud ni yang dijalankan pada zaman baginda dan 4 khulafa' Rasyidin ni berasaskan kepada ikrar ataupun pengakuan. Zina ni juga disabitkan melalui kesaksian 4 orang saksi, lelaki Muslim serta mukallaf dan adil. Saksi itu juga
mestilah menyaksikan kejadian zina dan mereka hendaklah memberikan kesaksian yang jelas, bukannya secara sindiran. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, hukuman zina ni adalah berbeza mengikut status penzina. Okey, penzina yang sudah berkahwin ni dikenali sebagai muhsan dan penzina yang belum berkahwin dikenali sebagai ghairu muhsan. Okey, hukuman bagi penzina yang dah berkahwin adalah rejam dengan batu sehingga mati yang disaksikan oleh orang Islam dan dilakukan secara terbuka. Seterusnya, hukuman bagi penzina ghairu muhsan adalah sebat sebanyak 100 kali sebatan, dan wanita yang sedang mengandung juga hukumannya akan ditangguhkan sehingga tempoh penyesuaian itu tamat, serta hukuman akan ditangguhkan bagi penzina yang sakit. Okey, hukuman zina ni hanya dikenakan sekiranya secara sukarela. Okey, bagi individu yang dirogol atau dilakukan secara terpaksa ataupun paksalah, akan dikecualikan dari hukuman ini. Selain itu adalah qazaf. Okey, qazaf ni membuat tuduhan zina terhadap seorang perempuan Islam yang akil baligh tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Itulah makna qazaf. Okey, dalam pada waktu itu membuat kenyataan secara jelas seperti mengatakan seseorang itu adalah berzina atau dengan cara tersirat telah berlakunya qazaf, seperti menyatakan bahawa seseorang itu bukan anak atau bukan bapa kepada seseorang yang tertentu. Okey, hukuman bagi qazaf disebat dengan 80 kali sebatan kecuali dia membawa 4 orang saksi yang dapat mensabitkan kesalahan zina. Okey, hal ini demikian kerana hukuman ini berasaskan kepada maruah di kalangan masyarakat dan kepentingan kehormatan serta memastikan tidak ada sebarang tuduhan zina yang dibuat tanpa asas yang kukuh. Okey, sebagaimana firman Allah SWT, wallazina yarmuna muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala takbalu lahum syahada abadan wa ulaika humul fasikun. Okey, maksudnya kat sini, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanat iaitu yang baik dan kemudian mereka gagal membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, kerana mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Okey, daripada surah An-Nur ayat 4. Seterusnya ialah mencuri. Okey, mencuri ini memindahkan dengan cara bersembunyi harta ahli daripada jagaan atau pemilikan tuannya tanpa persetujuan tuannya, dan perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk menghilangkan harta itu daripada jagaan atau pemilikan tuannya adalah maksud daripada mencuri lah. Okey, antara syarat-syarat apabila berlakunya kecurian, ini tak ada dalam slide, saya baca je. Yang pertama ialah 1.4 dinar emas ataupun 3 dirham perak merupakan nilai harta yang dicuri itu serta cukup nisab. Yang kedua, harta itu adalah bernilai menurut syarak. Okey, harta yang dicuri itu mestilah bernilai. Okey, hukuman hudud ni tidak akan dikenakan sekiranya mencuri arak, dadah dan seumpamanya. Okey, seterusnya, harta yang disimpan itu berada di tempat yang sesuai, iaitu pemiliknya mengambil langkah yang wajar untuk menjaga harta itu. Okey, seterusnya, pemilik penuh bukan yang tertuduh ke atas harta itu. Okey, yang seterusnya pula, kesalahan itu tidak dilakukan dalam keadaan amat mendesak seperti perang, kebuluran, penyakit dan bencana lain-lain. Okey. Dan yang seterusnya, keluarga pemilik barang bukanlah dari pencuri tersebut dan tuan punya harta itu tidak menafikan tentang kecurian itu walaupun pesalah mengakuinya. Okey, hukuman bagi kesalahan mencuri adalah potong tangan kanan, iaitu di bahagian pergelangan tangan pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dengan lengan. Okey, bagi kesalahan kedua pula akan dikenakan hukuman potong kaki kiri pergelangan buku lali, iaitu di bahagian tengah kaki, manakala tumit kaki itu masih boleh digunakan untuk berdiri atau berjalan. Okey, rasanya semua dah tahu tentang silang kan, kanan kiri, lepas tu ulang balik tangan kiri. Okey, sebagaimana firman Allah SWT, wasariku wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'un bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Okey, maksudnya kat sini, pencuri lelaki dan pencuri wanita maka hendaklah dipotong tangannya kedua-duanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai pengajaran yang dapat mencegah dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, daripada surah Al-Maidah ayat 38. Okey, yang terakhir adalah hirabah. Hirabah ni adalah perbuatan merampas harta orang lain dengan kekerasan atau ugutan oleh seseorang atau kumpulan yang bersenjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata adalah takrif hirabah. Okey. Rompakan adalah satu jenayah yang besar dan bahaya, maka hukuman yang dikenakan ke atas mereka mestilah berat dan keras. Okey, dalam pada waktu itu, jenayah hirabah ni tidak dilakukan untuk tujuan politik tetapi semata-mata untuk merampas harta dan merosakkan keamanan negara yang berbeza dengan pemberontakan. Okey, hal ini kerana hukuman hirabah ni berasaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerosakan di atas muka bumi ini adalah agar mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka ni secara bersilang atau dibuang negeri. Daripada surah Al-Maidah ayat 33. Okey. Dalam hirabah ni terdapat percanggahan pendapat ulama berkaitan dengan hukuman kesalahan. Okey, dalam pada waktu itu hukuman mati ni hukuman salib, hukuman potong tangan serta kaki secara bersilang dan buang negeri merupakan 3 bentuk hukuman yang disebut di dalam Al-Quran. Okey. Kebanyakan ulama ni menghuraikan hukuman hirabah seperti berikut. Yang pertama, sekiranya mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil, maka dihukum bunuh dan disalibkan. Okey, yang kedua, sekiranya mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil, maka mangsa akan dihukum bunuh sahaja. Okay, yang ketiga, sekiranya harta diambil tanpa menyebabkan kematian atau kecederaan mangsa, maka hukuman tersebut akan dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Okey. Yang keempat adalah pesalahan yang hanya mengganggu lalu lintas saja, maka pesalahan itu akan dihukum buang negeri. Okey, itu saja sekadar daripada saya. Yang lagi 2 jenis kesalahan saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. 4 yang seterusnya yang di mana adalah minum arak. Okey, minum arak ni meminum arak ataupun meminum sebarang minuman ataupun apa-apa yang memabukkan. Yang di mana hukuman kat sini adalah yang pertama sekali adalah sebatan sebanyak 40 kali. Yang di mana hukuman bagi peminum arak dan ada juga ulama yang menetapkan sebatan sebanyak 80 kali. Yang di mana kedua-dua pendapat ini berasaskan hadis yang akan saya nyatakan terjemahannya ini. Okey, yang di mana terjemahannya dia mengatakan bahawa Nabi SAW menyebat peminum arak dengan pelepah tamar dan selipar sebanyak 40 kali. Kemudian Abu Bakar juga pernah menyebat sebanyak 40 kali. Pada zaman Umar radhiyallahu an, ramai orang dari pedalaman dan kampung datang ke Madinah, yang di mana Umar bertanya kepada para sahabat, katanya, apakah pendapat kamu tentang hukuman sebat ke atas orang yang meminum arak, yakni peminum arak lah kan. Okey, kat sini telah jawab Abdurrahman bin Auf, yang mana aku fikir kamu menjalankan hukum hudud yang paling ringan. Abdurrahman berkata lagi, selepas itu Umar radhiyallahu anhu menghukum sebanyak 80 kali sebatan. Hadis riwayat Muslim. Okey. Kat sini sekiranya peminum itu meminumnya dengan sengaja dan mengetahui minuman tersebut adalah arak, maka hukuman hudud akan dikenakan. Yang terakhir iaitu murtad. Okey. Murtad ni ia adalah suatu kesalahan yang di mana ia dilakukan oleh orang Islam yang mukallaf dengan membatalkan Islamnya dan imannya dengan cara keluar daripada agama Islam, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Okey. Jenayah ni dia adalah salah satu kesalahan yang besarlah terhadap agama kita, iaitu agama Islam, serta dia adalah dia menunjukkan yang benda ni adalah suatu penghinaan terhadap agama kita dan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini berdasarkan beberapa dalil yang di mana di antaranya adalah man baddala dinahu faqtuluhu. Terjemahan hadis tersebut adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Baiklah, saya serahkan kepada sahabat saya. Nama saya Faisyah Nazihah binti Zulkifli, nombor matrik I19203901.
Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan membentangkan hikmah pelaksanaan hudud dan kesimpulan. Antara hikmah pelaksanaan hudud saya bahagikan kepada 4 poin. Yang pertama, dapat memberi pengajaran kepada pesalah. Antara perkara yang perlu kita jelas tentang hudud ialah segala bentuk hukuman yang diperuntukkan mengandungi kemaslahatan, tegahan dan pembasmian. Oleh itu, hukuman yang dikenakan ke atas pesalah dapat meninggalkan pengajaran. Berkaitan daripada itu, pesalah tidak akan mengulangi kesalahannya dan dapat mendorong pesalah agar terus istiqamah dalam menghindari segala larangan yang telah digariskan di dalam agama Islam. Baiklah, poin yang kedua, dapat menyedarkan orang ramai. Di dalam hukum hudud, elemen pengajaran bukan hanya tertakluk kepada pesalah. Ia juga merangkumi masyarakat sekeliling. Contoh situasi, seorang lelaki dan seorang perempuan yang belum berkahwin telah melakukan zina dan kesalahan telah disabitkan ke atas mereka. Hukuman dikenakan ialah disebat sebanyak 100 kali dan hukuman tersebut disaksikan oleh orang ramai. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 2 yang bermaksud lakukanlah hukuman terhadap mereka dan saksikanlah kepada sebahagian orang yang beriman. Oleh itu, dengan menyaksikan hukuman tersebut dapat memberi peringatan kepada diri masing-masing agar meninggalkan larangan dan berusaha untuk menghindari diri daripada terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Seterusnya, poin yang ketiga, hukuman hudud dapat menghapuskan dosa. Kerana sekiranya dosa tersebut tidak dihukum di dunia, maka dosa tersebut akan dibawa sehingga hari akhirat. Hal ini demikian, hukuman hudud ialah pembalasan yang dikenakan ke atas seseorang kerana telah mencerobohi kepentingan orang lain. Oleh itu, sekiranya tidak dilaksanakan hukuman hudud, pesalah yang akan menanggung kesalahan tersebut sehingga hari pembalasan kelak. Seperti mana di dalam hadis dari Wathilah bin Al-Asqab, dia berkata yang bermaksud, kami mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kes mengenai salah seorang daripada kalangan kami yang telah melakukan pembunuhan. Baginda bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya. Nescaya kelak Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka oleh kerana hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Oleh itu, berdasarkan hadis ini jelas bahawa hukuman hudud hendaklah dilaksanakan. Ia dapat menghilangkan dosa yang telah dilakukan. Baiklah, poin yang keempat. Hikmah pelaksanaan hudud ialah dapat menolak keburukan. Baiklah, sebenarnya antara sebab sesuatu tempat itu ditimpa musibah kerana dosa penduduknya. Seperti mana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan azab seksa kepada mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang-orang yang soleh? Baginda menjawab, ada. Aku bertanya lagi, apa yang akan Allah lakukan kepada mereka? Jawapan baginda, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian mereka akan mendapat ampunan dan redha dari Tuhannya. Justru itu, apabila hukuman hudud dilaksanakan, kadar kesalahan dan maksiat dapat dikurangkan. Kerana umat Islam akan lebih beka terhadap apa yang mereka lakukan, sama ada dibenarkan atau dilarang. Sejurus dapat menolak segala keburukan, bala bencana dan malapetaka. Kemudian, kesimpulan daripada pembentangan kumpulan kami, secara keseluruhannya, hudud merupakan peraturan hukuman terhadap perkara yang telah dilarang oleh Allah kepada manusia agar meninggalkannya. Contoh kesalahan hudud ialah mencuri dan berzina. Sekiranya larangan tersebut dilanggar, maka hukuman hudud akan dikenakan ke atas kesalahan tersebut. Seterusnya, kesimpulan berdasarkan persoalan di dalam tajuk kumpulan kami, adakah pelaksanaan hudud dalam undang-undang memberi kesan kepada golongan bukan Islam? Secara kesimpulannya, dah bagi persoalan ini ialah golongan bukan Islam tidak akan menjadi ancaman sekiranya pelaksanaan undang-undang berasaskan hudud dilaksanakan kerana hudud hanya tertakluk kepada umat Islam sahaja. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah memahami dan mempelajari hukum hudud agar tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Hal ini demikian.
kita boleh lihat pada hari ini, bukan Islam sahaja yang menentang hukum hudud dilaksanakan. Malah orang Islam sendiri yang menghalang pelaksanaan hukum hudud. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya akhiri pembentangan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.